Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan berbincang tentang topik yang ke-8 iaitu berkenaan pendekatan, strategi, pengajaran dan kaedah pengajaran. Jadi kat sini dia ada 3 subtopik iaitu berkenaan dengan pendekatan pengajaran, strategi pengajaran dan kaedah pengajaran. Kalau kita lihat subtopik untuk pendekatan pengajaran, dia melibatkan induktif, didaktif, elektif, bersepadu dan tematik. Manakala untuk strategi pengajaran, dia berpusatkan kepada guru, murid, bahan dan tugasan. Yang berkenaan dengan kaedah pengajaran pula kat sini, kalau lihat subtopik dia adalah berkaitan dengan sumbangsaran, perbincangan, belajar sambil bermain, demonstrasi, simulasi, main peranan dan penyelesaian masalah. Jadi hasil pembelajaran di sini adalah membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Kalau kita lihat dari segi kriteria kejayaan, di sini menuntut kamu mahir membentangkan perancangan aktiviti PDP dengan menggunakan pendekatan, strategi dan pengajaran kaedah pengajaran masa kini dengan tepat dan sesuai. Ini adalah yang pertama kita bincang berkenaan dengan pendekatan pengajaran. Kalau kita nak fahami apa yang dimaksudkan dengan pendekatan di sini adalah cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajar untuk mencapai objektif dia. Maksudnya di sini dia menuntut kita sebagai guru melihat keseluruhan apa cara kita nak rancang dan akan jalankan aktiviti itu dengan melihat dari segi apa andaian yang kita boleh buat untuk mencapai objektif pengajaran dan pengajaran. Iaitu yang dimaksudkan dengan pendekatan. Cara bagaimana kita nak tentukan mana cara ataupun bagaimana cara kita nak memilih dalam konteks keseluruhan apa yang kita nak ajar kepada pelajar untuk mencapai objektif. Itu sebenarnya pendekatan. Nak mencapai objektif. Sebab itu kita perlu lihat secara keseluruhan untuk guru itu memilih pendekatan mana nak digunakan. Jadi kat sini ada 5 iaitu induktif, didaktif, elektif, bersepadu dan tematik. Kalau kita lihat dari segi pendekatan induktif, kat sini dia kata dari spesifik kepada umum, dari contoh kepada generalisasi kalau ikut Kizek dan Gibson 1960. Jadi murid mengalami satu proses mental yang melibatkan pemerhatian terhadap peristiwa-peristiwa tertentu untuk memperoleh satu generalisasi. Maksudnya kat sini guru dah memberi tanggapan bahawa pendekatan induktif itu boleh digunakan dalam konteks mengajar topik apa yang kalau nak lihat dari segi topik ambil wuduk kan. Sebelum kita nak bercerita pasal ambil wuduk, di situ kita nak minta kanak-kanak ataupun murid mengenal pasti apa sumber yang dikaitkan dengan ambil wuduk dulu. Antara apa? Contoh mesti ada air, mesti ada apa? Tata cara untuk mengambil wuduk. Maksudnya contoh-contoh yang spesifik dulu. Baru kita membuat generalisasi ambil wuduk itu apa maksud dia. Itu maksudnya kesimpulan dia pengakhiran, dia terbitkan contoh-contoh untuk dijadikan satu kumpulan yang boleh disimpulkan untuk diberi konsep apa yang diajar oleh guru kepada muridnya. Itu yang dikatakan pendekatan induktif. Jadi kat sini adalah prinsip-prinsip pengajaran secara induktif, itu contoh haruslah relevan dan sesuai untuk menerangkan sesuatu. Jadi contoh dipelbagaikan supaya generalisasi dapat dicapai dengan mudah. Kalau saya nak ambil contoh yang prasekolah lagi mudah lah. Kalau saya nak kanak-kanak itu
bercerita tentang haiwan jinak. Jadi saya akan minta kanak-kanak itu untuk menyenaraikan contoh-contoh binatang peliharaan. Jadi mereka akan senaraikanlah macam kucing, ayam, itik. Lepas tu kalau mereka dah boleh memberi contoh ini secara spesifik, barulah ditutup dengan konsep haiwan jinak itu apa. Itu dimaksudkan pendekatan induktif ni lah. Dia ambil contoh baru dia boleh buat kesimpulan. Okey, jadi kat sini guru hendaklah membimbing murid untuk membuat kesimpulan. Berdasarkan contoh yang dikemukakan, guru dan murid dapat membentuk kesimpulan umum bersama. Seperti yang tadilah, haiwan jinak adalah haiwan yang boleh bla 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 bla. Itu maksudnya kita dah boleh buat kesimpulan secara umum setelah diberi senarai contoh-contoh yang sesuai untuk pengajaran. Ini adalah pendekatan yang boleh digunakan kepada pelajar yang memerlukan contoh dahulu. Sebab mungkin dia tak boleh berfikir, dengan contoh baru dia boleh fikir. Jadi kat sini guru memberikan peluang kepada murid untuk memerhati dan menganalisis contoh agar generalisasi dapat dibuat. Biasanya kanak-kanak ni kalau di prasekolah saya dulu, mereka tak dapat kita nak cakap haiwan jinak adalah bla bla bla. Mereka tak dapat. Sebab pemikiran mereka masih lagi menerima pembelajaran maklumat yang konkret. Sebab itu kita kena beri contoh baru kita simpulkan. Lepas tu guru merancang aktiviti pengajaran yang berkisar daripada contoh khusus kepada satu generalisasi atau satu kesimpulan umum. Sama juga tadi. Jadi pengajaran secara induktif menekankan pengajaran yang berbentuk konkret. Seperti yang saya beritahu tadilah. Mesti ada yang bentuk konkret untuk dia buat kesimpulan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendekatan didaktif. Ini bertentangan dengan induktif. Dia terbalik kan? Jadi di sini dia cerita dulu umum, barulah kepada spesifik. Jadi hukum umum ini yang pertama kita cerita, baru ke kes tertentu. Itu yang dikatakan oleh Seaton 1982. Jadi pendekatan tradisional yang memberi maklumat mengenai topik itu akan dilakukan pada awal pengajaran, diikuti dengan contoh-contoh. Seperti yang saya ambil balik lah yang tentang ambil wuduk kan. Guru masa set induksi dia ceritalah, dia gunakan pendekatan didaktif kan. Sebab dia nak capai objektif dia apa? Supaya pelajar tahu apa dimaksudkan ambil wuduk kan. Jadi cikgu kat sini gunakan pendekatan didaktif, dia cerita, dia membuat penerangan. Apa itu ambil wuduk? Bla 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 bla. Barulah disusuli dengan langkah-langkah, mungkin ada penggunaan air ke, yang kalau berkaitan dengan tayamum pun macam mana kan. Jadi itu yang maksudnya dikatakan pendekatan didaktif. Dia cerita dulu secara umum baru dia pergi kepada contoh-contoh yang tertentu, yang sesuai. Jadi pembelajaran mula dengan hukum-hukum dan diteruskan dengan menganalisis hukum-hukum melalui contoh atau mengaplikasikan peraturan yang telah diberikan. Jadi kat sini kita dah faham bahawa pendekatan didaktif ini dia cerita dahulu secara umum baru dia boleh memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis, mencari apa yang dikatakan dengan antara contoh-contoh yang dikaitkan dengan topik yang dipelajari. Jadi di sini 3 prinsip asas pelaksanaan pendekatan didaktif kalau ikut Thornberry 1999, iaitu dia kata guru mengemukakan peraturan-peraturan tata bahasa. Maksudnya kat sini penjelasan daripada guru lah kena jelas, tepat. Sebab itu kalau kita nak memberi penerangan sesuatu topik, sebab contoh kan kalau kita tengok peringkat umur juga. Kalau saya yang prasekolah, kami tak dapat nak guna didaktif secara banyak sangat. Kita banyak memberi contoh yang konkret. Sebab pelajar, kanak-kanak peringkat ini, dia masih lagi nak mengembang, mencari maklumat yang konkret dalam minda mereka. Jadi kalau yang sekolah rendah, kita boleh gunakan didaktif sebab mereka apabila kita memberi penerangan, dia dah mula faham. Sebab itu, guru mengukakan peraturan-peraturan tata bahasa yang tepat supaya difahami apa yang konsep yang nak disampaikan oleh guru. Jadi kedua, guru memberikan contoh-contoh dengan menonjolkan
struktur tata bahasa. Kita kaitkanlah yang ambil wuduk tadi kan. Struktur bahasa yang kalau yang beri contoh, kira ayat yang mudah difahami, contoh air ke, apa lagi yang kita boleh kaitkan dengan ambil wuduk. Pilih pipe ke, semua kat mana ke, kedudukan di mana ke, boleh tak di dalam jamban ke, dalam toilet ke, dalam tu semualah kita kena sesuaikan dengan ayat yang tepat. Jadi murid membuat latihan mengenai peraturan dan mengemukakan contoh-contoh sendiri. Contohlah, kalau ambil wuduk, di mana boleh ataupun bila masa diambil. Itu yang itu kita katakan murid boleh buat latihan dengan contoh-contoh sendiri dengan lebih spesifik. Jadi prinsip penggunaan pengajaran didaktif, yang pertama, sesuatu masalah diperkenalkan dan ditaktifkan. Seperti yang saya beritahulah, guru menerangkan konsep. Jadi di sini dikatakan generalisasi dikemukakan secara umum dulu. Lepas tu penyelesaian masalah mengikut langkah demi langkah. Sebab dia nak cari dulu apa yang prinsip ke punca ke tentang sesuatu topik yang dipelajari, barulah beri contoh, beberapa contoh digunakan untuk menerangkan generalisasi. Kalau yang ambil wuduk tadi, ambil wuduk, langkah-langkah dia mesti satu kan dari kepala ke, dari mulut ke. Jadi kena cerita, lepas tu dengan contoh, bila masa kita ambil wuduk, sebab kita nak solat, nak baca Al-Quran, itu antara contoh. Lepas tu pelbagai aktiviti dijalankan untuk meningkatkan pemahaman. Jadi kalau pelbagai aktiviti maksudnya mungkin ada aktiviti penulisan ke, apa lagi yang sesuai untuk ditambah baik berkenaan dengan topik ambil wuduk tadi. Lepas tu dengan ada aktiviti tersebut, kesimpulan dibuat berdasarkan bukti. Jadi kalau kita lihat mungkin ada aktiviti seperti suai padan ke, mana dulu ke, langkah-langkah catat alih ke, cara mengambil wuduk kan. Jadi barulah kita boleh kaitkan dengan kesimpulan dibuat berdasarkan bukti. Barulah pengakhirannya pelajar faham tentang konsep yang dipelajari, iaitu pemahaman generalisasi ataupun peraturan yang dinilai. Maksudnya mereka dah tahu dah bila dah ada penerangan pada awal dia, mereka dah ada aktiviti macam membuat catat alih yang mana berkaitan dengan ambil wuduk, mereka dah terbayang catat alih itu sebagai bukti yang mereka telah belajar secara didaktif dalam topik yang dipelajari. Okey, pendekatan eklektik. Di sini dikatakan menggunakan dua atau lebih kaedah yang menggabungkan segala ciri yang baik daripada pendekatan tersebut dan menggunakannya dalam satu-satu PDP. Maksudnya eklektik ini boleh kita nak masukkan pendekatan bersepadu ke, bercampur dengan pendekatan tematik. Selain induktif dan didaktif lah. Apa lagi pendekatan yang boleh digabungkan untuk kita rancang dalam satu slot tersebut. Gabung maksudnya, tapi langkah-langkah dia perlu tak atur lah. Di situ dah kita kaitkan strategi. Kat sini kalau pendekatan elektik ini, mana pendekatan yang kamu guna, tak naklah guna pendekatan satu saja, iaitu induktif saja. Saya nak combine lah induktif dengan tematik boleh. Itu yang kita dimaksudkan dengan pendekatan elektik. Dua gabungan pendekatan yang boleh digunakan dalam satu slot PDP yang kamu rancang. Jadi ia kena sesuai untuk kelas yang mempunyai murid pelbagai kebolehan. Mungkin yang induktif tadi kan lebih berkaitan dengan beri contoh-contoh. Bila contoh-contoh, kita boleh kaitkan dengan pendekatan tematik. Maksudnya di situ kita dah guna dua pendekatan bersamaan dengan pendekatan elektik yang kita nak jalankan PDP dalam satu-satu masa pengajaran dan pengajaran. Kalau kat sini dia beri contoh boleh dihasilkan dengan menggunakan induktif dan didaktif. Ini antara contoh. Bukannya dua ni saja pakai, boleh. Kalau elektif ada gabungan lebih kaedah, dua ataupun lebih kaedah untuk satu-satu slot pengajaran yang kamu nak rancang lah. Terpulang bergantung kepada apa objektif yang kamu nak capai. Itu yang dikaitkan dengan pendekatan dengan pencapaian objektif. Sebab itu pemilihan cara mengajar itu penting untuk mencapai objektif yang dikatakan dalam pendekatan
konteks